Assalamualaikum, selamat malam dan salam kita berjumpa dan bersua kembali dalam satu lagi episod The Benda Boleh Bincang Show dibawakan secara live, secara langsung menerusi siaran TikTok Live ataupun siaran TikTok Live Podcast Chief Moderator anda Faizal Mokhtar, dan juga nanti untuk siaran rakaman dan siaran tertunda di YouTube rasmi Faizal Mokhtar, iaitu Chief Moderator anda juga. Dan saya nak ucapkan selamat malam, apa khabar untuk mereka yang masih lagi setia bersama kami, yang masih lagi mengikuti dan masih lagi setia mendengar dan juga bersama-sama dengan podcast kesayangan ramai ini. Dan pada hari ini, pada tanggal 1 April 2026, permulaan bulan yang baru, permulaan suku kedua untuk tahun 2026, banyak sebenarnya yang berlaku pada hari ini dalam tempoh 24 jam ini. Terutama sekali saya nak mulakan dengan 1 April ni. Selalunya orang kaitkan dengan April Fool ya. April Fool itu saya rasa 1 April semua orang tahulah. Tapi banyak juga perkara-perkara lain ataupun peristiwa-peristiwa dan juga tarikh-tarikh penting yang berlaku pada 1 April. Antaranya hari ini di tanah air kita di Malaysia adalah Hari Kartunis. Hari Kartunis. Dan saya ucapkan selamat Hari Kartunis kepada semua pekarya-pekarya dan juga kartunis-kartunis di mana jua berada. Kerana saya sendiri adalah seorang peminat kartun, adalah seorang penggiat dan juga aktivis kartun di Malaysia ini. 1 April telah dinobatkan diiktiraf sebagai Hari Kartunis Malaysia. Selamat Hari Kartunis Malaysia saya ucapkan. Dan juga hari ini juga kalau di luar negeri ya, saya memang follow rapat lah perkembangan ini. Ialah tak lama lagi, dalam tempoh kurang 24 jam ni, akan lancarnya pesawat angkasa ataupun Space Shuttle Artemis 2, yang mana setelah 50 tahun setelah dekat 50 tahun manusia tidak ke bulan, kita akan kembali untuk meneroka dan juga menjalankan misi ke bulan menerusi Space Shuttle NASA Artemis 2. Okay. Kita tengoklah apa terjadi dalam tempoh yang akan datang ni. Dan juga topik utama malam ini adalah topik tentang perkembangan Piala Dunia. Saya rasa ramai sedia maklum bahawa dalam tempoh 24 jam ni kejohanan Piala Dunia yang semakin lama semakin hangat telah melengkapkan kumpulannya, kerana pada malam tadi ataupun awal pagi tadi sebenarnya berlaku kejutan-kejutan besar, terutama sekali untuk perlawanan-perlawanan playoff, tempat-tempat yang belum diisi lagi untuk Piala Dunia ni telah pun berlangsung dan berakhir malam tadi. Dan saya rasa keputusan-keputusan yang ada pun amatlah mengejutkan. Result atau keputusan yang ada amat mengejutkan, terutama sekali untuk satu pasukan ni lah. Saya rasa siapa yang follow saya punya social media dan juga follow saya punya Instagram semua, Facebook, tahulah bahawa keputusan yang dialami oleh satu pasukan ni kita kena bincang lah. Dan pada malam ini kita ada seorang tetamu, kita seorang panelis undangan. Saya rasa yang boleh elaborate atau mulas panjang tentang topik pada malam ini. Saya rasa beliau sudah pun bersedia untuk bincangkan tentang sedikit sebanyak tentang playoff Piala Dunia dan juga persiapan Piala Dunia dalam beberapa bulan akan datang. Tentang satu pasukan ni, saya rasa ramai yang tahu pasukan saya masukkan itu adalah pasukan Itali. Saya pun agak terkejut sebenarnya apa yang terjadi pasukan tersebut, kerana pasukan tersebut adalah bekas juara dunia yang pernah menjuarai dunia, Piala Dunia sebanyak 4 kali. Kali terakhir menang pada tahun 2006 di Jerman. Dan untuk 3 kejohanan sebelum ini, mereka tidak layak pada kejohanan 2018, 2022 dan 2026. Mana silapnya, kita nak bersama dengan Fadil Zubir pada malam ini. Assalamualaikum, selamat malam. Oh, salam. Apa khabar kita pada malam ini? Oh, baik, oh, baik. Kita straight to the point Fadil Okay. Pasukan yang saya rasa, pasukan yang awak sokong, pasukan yang awak rasa awak minat, dan juga pasukan yang saya rasa boleh dikira sebagai juara ataupun jaguh di rantau Eropah, iaitu Itali, tumbang di tangan Bosnia Herzegovina. Soalan pertama saya, komen awak.
Um, Kurang pengalaman. Okey. Maksudnya kurang pengalaman tu apa? Ada kejuruteraan bermain ataupun keseluruhan? Squad tu sendiri. Okey. Squad. Okey. Um, Tactical yang bagi saya tak apa nak cantik lah, tak ada apa. Tak Okey. apa kuat lah. Bila awak kata tactical tak berapa kuat tu adalah adakah awak menyalahkan Gattuso? Tak juga. Hmm. Tapi player kena mix juga. Player kena bagus juga. Okey. Terus dia jalan dia punya tanggungjawab. Dia dah Tak ada susun star ke player. apa? Awak rasa Itali tak ada star ke kali ni? Itali ada player yang berkualiti. Dia Okey. player dia semua bagus-bagus. Okey, antaranya kalau kita boleh sebutkan di sini, Fadil. Tonali. Okey. Kenapa Tonali? Pemain Newcastle ya? Kenapa Tonali dia dah main di luar Itali lama. Dia carry Newcastle pun bagus. Okey. Dan dia boleh baca game dengan baik. Dan dia dulu di-dub as sebagai the next Pirlo lah dulu. Oh, Tonali ya? Tonali. Untuk meletakkan Tonali satu ayat dengan Pirlo tu agak agak overstatement juga sebenarnya. Satu kenyataan yang berani juga sebenarnya sebab kita pun tahu kemampuan Pirlo sebagaimana. Tapi kalau kita tengok dia punya rekod, tengok dia punya stat tu, sama lah. Maksudnya dia nak ke arah Pirlo lah. I see. Pirlo dia ada dia punya master dia sendiri kan. Dia set piece punya ni kan. Dia bukan set piece. Dia mau open play, dia mau tu macam modern game sikit lah. Right. Jadi kalau kita boleh dalam sikit lah, kita nak tahu lebih dalam apa sebenarnya yang rosak dalam sistem bola sepak Itali ni. Adakah awak rasa pengurusan tu sendiri ke, pemain tu sendiri ke, kejuruteraan tu sendiri ke, macam mana? Kerana tak ada kualiti saya rasa ni kalau dibandingkan dengan prestasi skuad-skuad sebelum ni memang tak ada kualiti sebenarnya. Sebenarnya player ada kualiti. Cuma ni diorang ni tak ada masa untuk build the teamwork punya spirit tau. Kalau macam yang contohlah kita tengok time dia juara Euro dulu kan. Team tu dia gel well tau. Okay. Team tu dia ada balance group. Ada player tua, ada player muda, ada coach yang bagus, coach yang berpengaruh, ada sistem yang bagus. Cara bermain tu kita faham lah. Right. Tapi bila dengan Gattuso ni, saya angkat dia juga sebab dia pun baru juga ambil Itali. Jaga Itali. So kita tak boleh nak blame dia 100% lah. Right. Cuma player pun dia tak ada masa sangat nak masuk atau nak gel in semua sebab kalau kita tengok dengan line up dia, sebenarnya line up dia ramai je player yang main di Itali. Right. Majoriti dia memang kat Itali lah. Sebab yang pergi abroad pun 2-3 orang je macam Donnarumma, macam Tonali. Bastoni mungkin yang baru ni dia akan pergi Barcelona. Siapa? Defend yang kena kat merah semalam. Okay. Bastoni tu dia akan ke Barcelona. Dan selepas ni semua dalam Liga Itali. So ada juga orang blame Liga Itali tu sendiri. Dia tak kompeten lah. Okay. Jadi ini membawa pada ini membawa saya satu persoalan yang paling besar yang saya nak tanya awak malam ni, Fadil, sebelum kita cerita pasal benda lain. Saya go straight to the point ni sebab benda tu saya dah bincangkan semalam dengan Syairan. Dan masa itu perlawanan belum berlangsung. Dan saya dapat rasakan Itali ni memang goyang lah. Soalan saya untuk awak yang lebih serius menjawab berbanding dengan Syairan semalam yang main-main. Saya nak tanya awak, perlukah revolusi atau perubahan besar-besaran atau reset sebenarnya untuk bola sepak Itali? Adakah ia perlu dirombak daripada coach, bersistem, daripada akademi semua atau bagaimana? Kalau awak yang bertanggungjawab untuk perubahan di dalam bola sepak Itali, apa yang awak akan buat? Kalau tengok game semalam kan, yang cipta peluang banyak Itali. Cuma kelemahan Itali adalah dia kekurangan player. So, maksudnya apa tu kekurangan player tu? Kena kat merah seorang. Okey, satu je. Iaitu Bastoni lah.
Bastoni tu dia tackle pula. Itu pun punca daripada kesalahan keeper lah. Dia punya goal kick tu dia tak sampai. Donnarumma. Donnarumma. So bila orang bentis bola dia through ball. So Bastoni ni dia kurang speed. Member tackle dari belakang. So gameplay tu yang dia bertukar tu. Alright. Tusuk ni dia macam blank sikit bila dia tengok. Dia pun tak expect player dia akan jadi 10 orang. Okay. Dari situlah dia nampak okay. Sebabnya sebelum dia ni pun dia dapat 1-0 lah. Betul. Ya, saya rasa sebab tu lah. Jadi masih tak jawab soalan tu, apakah perlu perubahan atau perlu reset? Tak perlu, bagi saya tak perlu. Kekalkan tim ni. Kekalkan tim ni untuk bawa pergi Euro pula. Try keeper ni, try defend yang sama. Mungkin midfield cari lain sikit. Yang kena matang sikit. Sebab saya nampak ada 2-3 wonder kid atau player yang muda-muda ni boleh main. Okay, antaranya siapa tu? Kita bawa pergi tengok macam mana. Okay, yang muda-muda dia cakap wonder kid tu siapa dia? Saya tak ingat nama dia, tapi dia back kanan. Okay. Pasadena apa tak tahulah. Defender lah ni. Dia bagus. Defender. Okay. Striker dia seorang Esposito baru 18 tahun. Muda lagi. Dan dia pun bagus. Cumanya dia miss penalty malam. Right. Okay. Dan 3 kali tidak layak kepada dunia tak pernah dilakukan, apatah lagi memegang reputasi sebagai 4 kali juara dunia dan pernah memenangi kejuaraan Eropah juga baru-baru ni. Sudah tentunya antara soalan-soalan terakhir yang saya nak tanya awak sebelum kita move on kepada topik lain adalah, kalau tak ada Itali, siapa pasukan yang awak akan sokong untuk bola Piala Dunia kali ni? 2 tim boleh? Ke 1 tim ni? Tak ada masalah. Awak nak pilih 3 tim pun tak apa. Sebab tim awak dah tak layak. Okay, 2 tim je. Okay, siapa tu? Austria dengan Turki. Okay, saya tertarik dengan jawapan awak sebenarnya. Sangat tertarik. Sebab bila awak sebut Austria, bila awak sebut Turki, ini bukan pasukan favourite tau. Ini ada pasukan underdog. Okay, saya nak mula dengan Austria dulu. Kenapa Austria? Saya memang dari dulu suka player atau tim yang underdog. Okay. So, saya nampak Austria ni dia boleh pergi jauh. Sebab dia ada set of player yang bagus. Okay. Sebab apa? Dia gel dengan bekas coach MU juga. Punya tactical. Okay. So kena. Saya rasa dia orang boleh pergi jauh. At least round 32 lah. Okay. Sebab awak kena ingat dia satu grup dengan juara dunia sekarang ni, Argentina. Tak apa. Okay, boleh. Dan pesaing dia dalam kumpulan J tu, kumpulan yang sama adalah Algeria dan juga Jordan. Dan saya rasa tak ada masalah untuk Austria untuk keluar daripada grup ini. Melainkan kalau Algeria atau Jordan buat kejutan. Tapi saya rasa tak ada masalah untuk Australia dan Argentina keluar daripada grup J tu. Dia sebab untuk first round dia ambil top 2. Okay, betul. So dia boleh ambil top 2. Saya rasa untuk ke next round tu tak ada masalah bagi Austria. Sama juga macam Turki. Dia punya group tak power sangat pun. Okay, betul. Sebab saya rasa buat pertama kali dalam sejarah, dalam tempoh atau dalam sepanjang sejarah Piala Dunia ni, ini adalah kali pertama kejohanan Piala Dunia tidak ada group of death ni. Sebab dia modern football kan. So modern football dia bukan atas kertas. Dia atas padang. Betul. Dan awak sebenarnya kalau tadi Australia ada juara dunia Argentina, tapi dalam grup D, kumpulan Turki ni, yang ada pasukan Turki, dia bersama tuan rumah ni. USA? Di Mexico? Ya, dari USA, Paraguay dan juga Australia. Jadi awak kena bersaing juga. Saya rasa walaupun bukan group of death, tapi saingan kuat sebenarnya dalam grup D untuk Turki. Awak pernah tengok game Turki yang baru-baru ni? Tengok. Oh, dia punya orang muda dia power. Bagi saya power lah. Eksplosif lah. Ini game baru-baru ni termasuk game semalam masa lawan Kosovo lah ni. Betul. Ya. Okay. Dia ada konsistensi. Tu Itali tak ada benda tu. Okay. Kita habis bahagian pertama atau segmen pertama untuk kita punya
episod malam ni bersama Mak Fadil. Cuma sebelum kita teruskan perbualan tentang bola sepak malam ni, saya nak tanya bagaimana dengan hari raya awak setakat hari ni? Alhamdulillah. Hari ni, sekarang hari ni, Ya, hari ni ada hari ke-10. Ke-12 sebenarnya. ya, raya saya habis. Ah, Hari raya kelima je. hari kelima Lepas saja. tu, lepas tu dah macam biasa. Okey, maknanya hari raya start hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dah balik kerja lah. Tak balik pun. Khamis tu dah slow-slow packing lah. Okey, awak start kerja hari apa sebenarnya? Jumaat. Satu hari je. Satu hari je. Okey, kalau boleh kita ceritakan highlight hari raya awak tu tahun ni, apa dia Fadil? Oh, satu je saya nak ni. Okey. Saya nak highlight kan. Ah, Dan kan raya tahun ni dia lain perlain sikit lah. okey, itu yang kita nak cerita sebenarnya tu. Lalu orang ziarah manusia kan. Tak juga, ada juga orang ziarah bukan manusia, ada juga. Contohnya macam, okey, apa tu? Apa maksud awak tu sebelum saya buat punchline dia? Sebab kami ziarah haiwan. Okey. Kami pergi ke Pulau Bangau pada raya ketiga. Okey, maknanya kalau hari raya kita menziarah-menziarahi kunjung-mengunjung sesama saudara mara keluarga, awak pergi ke Pulau Bangau tadi Ya. Okey, apa tu? Kegiatan apa atau aktiviti liburan apa yang awak buat di sana? Pada hari raya ke berapa? Raya ketiga, Okey. masa tu saudara mara saya ramai lagi dekat Teluk Intan tu. Ah. So kita booking satu boat. Ah. Kita masuk sumbatkan 30 orang dalam boat tu. Tak. Oi, sebelum saya teruskan perbualan dengan awak ni, Ya. boat ni kapasiti dia berapa dan boat ni dari mana nak ke mana sebenarnya? 66, 30. Okey, berapa orang dalam boat tu? 30. Okey, yang bawa boat tu tak cakap apa-apa pula. Yang bawa boat tu happy lah. Ah. Asyik. Oh, dia maknanya kapasiti 10 lah, bukan maksimum 30. Apa dia? Maksimum kapal tu 30 lah, 30. Dia kapasiti 30 lah. Last. Okey, okey. Okey lah. Lagi Okey. kalau awak tanya saya macam mana pengalaman ke sana tu memang best lah. Memang tak pernah. Sebab saya tak pernah pergi pun. Walaupun saya orang lokal, tak pernah pergi pun. Tu first time saya pergi. Okey, boleh cerita macam mana itinerary ataupun jadual perjalanan awak daripada kampung halaman awak ke Pulau Bangau dan antara aktiviti-aktiviti menarik yang awak lakukan? Pulau Bangau ke rumah saya tu, jetty ke Pulau Bangau tu, rumah saya 5 minit je. Sebab saya tahu Pulau Bangau atau JT Pulau Bangau ni pernah viral atau pernah mendapat liputan meluas dulu di saluran berita. Bila lah? Dalam tahun lepas saya tak ingat bila, tapi saya rasa ialah tentang merosotnya orang menggunakan perkhidmatan bot ataupun JT tu. Sebab dah ada jambatan tu. Bot penambang kan? Bot penambang. Dia keluar dekat bulletin utama tak silap saya. Betul, yelah. Zaman dah moden kan? Ya, betul. Saya ingat lagi berita tu sampai sekarang. 50 sen dia punya tambang dulu. Betul. Itu yang saya dengar kat berita tu juga. Memang murah. Cuma orang dah tak guna JT tu, tak guna penambang tu sebab dah ada jambatan tu. Nak kena ke seberang tu, dia bayar 50 sen je. Betul. Okey, boleh sambung tentang holiday atau percutian ke Pulau Bangau. Melihat apa tadi tu? Melihat Bangau. Itu je. Tak ada, dia ada lah. 30 orang ke Bangau je. Dia itinerary dia ada pusing Berek. Orang tu panggil tu kalau kat tepi-tepi tu Sungai Perak tu ada perumahan. Okey. Perumahan tu dia ada lah. Sebab kita orang ni keluarga belah mak saya ni, dia orang kehidupan dia orang dulu di tepi Sungai Perak, rumah dia orang. Oh, memang asal daripada sana lah. Ya, so dia orang mengimbau lah, ini rumah ni rumah ni. Oh, kena pula mengimbau ataupun melihat semua tu pada hari raya pula tu kan? Ya, memang itulah dia punya plan sebenarnya. Rumah Onyang. Okay, orang ni Onyang dulu kerja kat sini lah. Oh, ni macam mengimbau kembali sejarah atau salah silah ataupun throwback untuk family lah ni. So, dekat tepi tu pula, tepi Sungai Perak tu dia ada, orang kata tu pejabat maritim macam Marine, orang panggil Marine. Okey, Marine, okey. Okay, Marine tu, arwah atuk saya pernah kerja kat situ. Okey, sebagai apa tu? Saya tak pastilah. Tapi ada nampak lah dia punya gambar dulu pakai suit. Serba putih tu kan. Maknanya dia berkhidmat lama lah dekat Marine tu. Boleh kata lama juga. Sampai dia pension. Kehidupan mak saya, kehidupan adik-beradik mak saya tu semua di situ lah.
So bila lalu kan, so lalu salah satu dia pentarikan dia adalah kampung-kampung di tepi-tepi tu kan. Okey. So pergi depan sikit lagi dia ada macam dulu pernah viral kepala kereta api. Okey, apa yang viral? Apa yang menyebabkan dia viral tu? Dia punya benda tu dia punya kepala, dia punya bentuk macam kepala kereta api. Sebenarnya bukan kepala kereta api. Apa yang macam kereta api tu apa? Dia sebenarnya adalah peninggalan kapal punya benda entah zaman-zaman dulu punya lah. So benda tu kat situ dia macam tercacak daripada bawah gitu. Kapal apa ni? Kapal laut ke apa? Tak, dia punya komponen kapal dia besar. Kapal korek? Bukan kapal orang pergi belayar lah. Kan marine kan dulu kan kat situ. Kapal laut lah tu. Kapal laut. So benda-benda macam tu dia sangkut kat bawah. Okey. So bila air surut kan, nampak dia tu macam kepala. Kapal tu karam lah. Dia bukan kapal, dia komponen. Dalaman kapal. Okey. So itu salah satu lah. So yang ketiga pula sunset. Okey. Sunset memang cantik lah. Kalau tengok gambar menarik. Apa bezanya sunset di tempat awak berbanding tempat-tempat lain? Tak, dia nampak jelas lah sebab dia ialah sunset dengan sungai atau dengan laut kan dia macam orang kata tu dia ada dia punya moment kan. So tengok tu macam lawanya kan. Ya. Macam tu lah. So dia ada feel tu. Tapi ramai juga 30 orang yang ikut tu Ramai. Bot depan ada lagi. Bot orang lain pula. So ada 3 bot dalam satu trip lah. Total 30 orang. Total satu bot ada 30 orang. I see. Bagaimana dengan keadaan Kela pada waktu tu? Ada Kela ikut ke? Kela baru sampai kampung tu. Dia tak sempat join. I see. Dia daripada Johor. Awak ada bagi duit raya pada Kela? Ada. Ada. Dia faham duit raya sekarang, dia faham? Dia faham 6-7 dia faham lah kot. Okay. Duit raya yang 67 ringgit tu dia faham? Tak sampai 6-7 pun. Okay. Banyak awak bagi duit raya kat dia faham lah. Dia faham. Okay. Dia appreciate lah duit raya tu. Duit raya, happy. Okay, ini satu soalan terakhir sebelum kita sambung tentang topik bola sepak. Ini selingan-selingan sikit Okay. Bagaimana dengan persiapan atau mungkin ada open house di company awak? Ada perancangan? Ada nak buat rumah terbuka? Setakat ni apa yang saya dengar sebabkan PMX pun tak sure kan benda-benda macam tu kan. Ya, betul. So, tahun ni kita buat dalaman je. Internal lah Internal saja. Dan adakah awak juga, sebab tadi saya dengar ada taklimat ringkas tadi malam tadi sebelum kita ke udara, PMX ada buat sedikit secara langsung tentang taklimat. Adakah awak juga terkesan ataupun termaktub dengan work from home yang disarankan itu? Oh, tidak. Tidak. Sebab katanya punca atau sebab utama diadakan inisiatif work from home tu untuk mengawal atau untuk usaha menjimatkan penggunaan bahan mentah atau minyak sebenarnya, kerana awak pun tahu apa yang berlaku di Asia Barat kan. Tahu. Dan awak memang tak terjadi Tak ada, alhamdulillah. Maknanya awak meneruskan kerja seperti biasa. Seperti biasa dan tak perlu pun nak work from home, tak ada keperluan pun. Baik. Okey. Boleh kita teruskan tentang isu ataupun cerita bola sepak? Silakan. Okey, awak pun tahu Piala Dunia yang bakal berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Pertama kalinya Piala Dunia yang mempunyai 3 tuan rumah ni. Kita ada pertambahan pasukan untuk banyak betul kan? Tambah sikit banyak. Banyak, iaitu 48 pasukan. Soalan saya, adakah format 48 pasukan ni akan mengubah kualiti kejohanan kalau berbanding dengan World Cup yang terdahulu? Alamak. Tak pernah melalui benda tu kan, saya tak tahu. Sebab katanya lebih banyak pasukan akan nampak lebih banyak underdog story. Sebab saya suka underdog story kan. Kalau kita tengok World Cup ni, daripada saya mula follow World Cup, saya suka cerita-cerita underdog. Macam kita pernah tengok pasukan-pasukan kecil mengalahkan pasukan besar. Dan bagaimana tim-tim yang kita tak pernah nampak main-main. Macam contoh tahun ni saya boleh cerita sikit kepada Kita ada pasukan macam yang baru kalahkan Itali semalam macam Bosnia. Kita ada pasukan Haiti. Malah negara yang kita pernah dengar masuk World Cup macam Curacao ni kan. Curacao tu menarik itulah nama Curacao menarik. Sebab hari tu kita pernah lawan dia sebenarnya.
Oh Malaysia iya. pernah. Sorry, bukan Curacao, Cape Verde, Cape Verde. Kau Captain Verde. Ya, Cape Verde. So, Hmm. saya sebenarnya tengok World Cup, bila tambah pasukan, bila tambah grouping ni, saya suka tengok pasukan-pasukan underdog ni. Style diorang main tu, kita tak pernah tengok sebenarnya. Betul? Dan ini soalan saya sebenarnya, adakah format atau penambahan 48 pasukan ni akan mengubah kualiti kejohanan? Pendapat awak sebenarnya, Fadil? Kualiti sebenarnya dia lagi buat orang suka sebab dia punya duration mungkin lagi panjang. Ya, betul, betul. So, bila panjang, so dia akan jadi festival, dia akan jadi macam satu bulan yang mungkin sebulan lebih excitement lah orang tunggu-tunggu. Cuma kita agak con sikit lah untuk kita. Nah, Sebab Amerika main pagi, ya, ya. kerja. Ya, betul lah tu. Tapi kita boleh tengok online je kan? Boleh tengok online tapi time kerja macam mana nak tengok. Pandai-pandai lah susun. Itu dia. Maksudnya bukan pagi subuh, bukan. Dia pagi yang 7, 8, 9 pagi tu. Ya, betul-betul. Sebab saya pernah lalui dulu masih di sekolah. Lepas tu World Cup USA 94. Memang saya sekolah petang. Okay. Tapi saya punya senior yang sekolah pagi ni selalu minta atau call saya daripada sekolah untuk update. Masa tu mana ada internet. So dia call saya dekat rumah minta update sebab masa tu diorang main betting. Oh. Jadi dia minta result lah. Kat sekolah tak tengok bola pagi tu kan masa World Cup. Betul lah awak cakap tu. Okey, soalan seterusnya, siapa atau pasukan mana satu yang awak anggap boleh menjadi the real underdog lah ataupun yang rasa boleh menonjol on fire nanti untuk kejuaraan World Cup? Saya nak pilih dua pasukan. On fire Yang saya rasa macam on fire yang boleh menyerlah untuk World Cup nanti. Jepun Baru kalah dengan England semalam Jepun dia memang giant killer 2-3 menjak ni kan. Jepun dia punya ni, dia ada misi dia. So rasanya tahun ni dia nak kembali pergi ke depan sikit. Okey. Jepun okey. Lagi Holland boleh kot. Holland pun kan dia sebelum-sebelum ni pun dia tak apa nak menarik sangat kan. Holland boleh pergi sebab Holland ada squad depth yang bagus. Itu pasukan saya tu. Ya. Ya. Upset lah ni kan, boleh happy sikit lah. Tapi saya tak sangka pula sebab Holland, sebab Holland ni dia ada satu perangai lah, mungkin tak tahu sumpahan ke apa. Dia dah pergi ujung sekali kan, ujung, lepas tu ujung mesti kalah. Itulah dia punya underdog dia tu. Dia selalu tengah dekat separuh akhir. Kalau masuk final pun sekali je masa World Cup 2010 kan. Itu pun kalah dengan Spanyol. Dan awak yakin mereka boleh mara lebih jauh kali ni Boleh dengan adanya pengalaman, dengan adanya AKTK. Okey. So apa ada lagi. DP ada kan main-main? Dah jadi senior lah sekarang. Lepas tu Gakpo. Ramai. Yang orang sebut-sebut tu semua squad depth lah. Yang lain semua muda. Saya tak nak. Saya bukan bias. Saya tak nak ambil African Cup team. Sebab dia orang tak bagus. Kalau World Cup. Betul lah. Saya nak ambil satu team lah daripada African. Tapi macam sebab ni world kan. Anything can happen. Susah. Okey. Awak soalan ketiga kita pernah tengok World Cup yang pernah dianjurkan oleh dua belah negara sebelum ni, macam World Cup 2002 di Korea dan Jepun. Korea Selatan dan Jepun, betul Betul. Jadi pertama kali 3 negara menjadi tuan rumah, iaitu benua Amerika, iaitu Amerika Syarikat sendiri, Kanada dan juga Mexico. Dalam 3 negara ni, awak rasa negara mana yang awak rasa paling awak excited nak tengok bermain di Amerika Syarikat ke, di Kanada ataupun di Mexico sendiri? Mexico. Okey, kenapa? Cuaca. Panas terik. Mexico panas. Nampak kan player ni. Mungkin dia ada water break lah macam biasa kan. Ya. Dan mereka juga pernah ada pengalaman jadi tuan rumah tahun 86 dulu masa Maradona menang tu. Betul. Dia macam kau main South American kan. Dia punya cuaca tak menentu. Dia punya altitude dia punya apa semua tu kan. Sebelum tu ada ucapan di bawah tu, boleh awak bacakan ke? Eid Mubarak Faizal Mukhtar dan Fadil. Pada siapa? Diana Nasir 14. Silap saya, beliau pernah menonton bola bersama kita satu ketika dulu. Cuma saya lupa siapa kita pergi tengok dengan dia tu. Malaysia.
Malaysia. Betul lah, Malaysia yang dia tuduh laki dia excited. Padahal dia excited, laki dia okey je. Match apa lah, Malaysia lah apa lah? Tentu sebelum ada 7 player tu kan. Betul. Dia sebelum kejohanan Piala Asia tu. Betul. Dia nak tanya dia sendirilah sebab mungkin dia boleh ingatkan kita balik. Masih Malaysia lawan siapa? Singapura. Tengok Singapura kan? Kalau Singapura untuk apa Friendly ke? Untuk membantai Singapura. Ha? Untuk membantai Singapura. Kan? Ya, tapi kejohanan friendly ke? Ada kejohanan apa-apa? Saya tak ingat. Suzuki Cup ke? Bukan? Pergi ada kejohanan. Ha? Friendly kita tak pergi. Kita pergi ada kejohanan. Mitsubishi Cup ni saya rasa ni. Mungkin juga. Misi Thai ke Malaysia Thai ke Selangor, Johor. Apa benda kau cakap ni, Diana? Lupa lah. Itulah aku dah agak lah. Malaysia lawan Thailand ke? Tak, bukan. Malaysia lawan Singapura. Malaysia lawan Thai. Betul ke Malaysia lawan Thai? Tak Cuba kau kot. tanya, Diana, cuba kau tanya lagi kau sekejap. Aku nak naikkan kau pun tak boleh lah ni. Susah betul lah Diana ni. Lupalah, tapi tak apalah. Yang penting saya ingat dia tengok bola dengan kita itu lagi. Cuba jangan apa ni hide status nak orang nak ajar naik. Aduh, Vietnam ke? Ya ke? Suzuki dah lama sebenarnya 3 tahun lepas cerita dia ni. Macam dia tembak tu. Dia tembak je tu. Okey, saya dah tahu dah kenapa saya tak boleh angkat dia naik. Okey. Saya tak follow dia. Aduh. Okey. Kena follow dulu baru boleh buat naik. Okey. Awak follow dia ke? Tak. Okey, maknanya kita dulu tak boleh buat dia naik. Patutlah susah nak buat naik. Sorry dia dah. Baru follow back. Lupalah, tak apa. Selamat raya. Ya. Okey. Follower kita dah 0 pula. Macam mana boleh masuk social media tak ada follower ni? Pelik lah aku. Okay, anyways, sedikit sambungan kepada topik kita malam ni, Fadil. Kalau cerita pasal Piala Dunia, ada satu lagi soalan yang saya rasa wajib lah kita, atau saya nak tanya awak. Ada tak orang kata tu kuda-kuda tua ataupun otai-otai orang lama untuk kejuaraan kali ni yang masih lagi bermain selain daripada Messi dan Ronaldo yang awak nak tengok macam Casemiro ke siapa kan? Dan juga adakah Ronaldo dan Messi mendapat call up untuk pasukan masing-masing? Ronaldo last match dia dapat call up. Okey. Semalam ke? Yang call up yang baru ni dia tak dapat. Tak tahu dia insert kot. Sebab semalam saya rasa dia kalahkan US semalam. Itu dua-dua Bruno assist, okey. Okey, faham. Tak payah cerita lah pasal Bruno tu. Okay. Saya tengok pasal Ronaldo itu aja. Tapi dia tak masa ni tak dapat call up yang baru-baru ni. Okey. Mungkin ketegangan yang berlaku di Asia Barat tu ya. Mungkin. Okey. Sebab yang best ni juga kalau Ronaldo main dia boleh menambahkan koleksi gol dia nak ke 1000 tu. Betul. Okey, selain daripada Messi dengan ni, Ronaldo, siapa yang awak rasa boleh menyinar yang kuda-kuda tua ni? Modric. Siapa? Modric. Modric Main lagi dia? Modric main bro. Semalam lawan dengan Brazil, dia main tapi dia kalah lah. Tapi dia ada skill tu. Dia ada crossing dia tu, ada outside foot yang passing tu. Banyak pengalaman di squad depth ni yang orang kata selalu tu penting lah untuk Croatia nanti. Betul. Selain Modric ada Perisic. Masih main lagi. Pun Dua-dua masih main untuk Croatia. 38 ke 37. Oh, dahsyat lah. Boleh main lagi. Selain Edin Dzeko lah. Edin Dzeko pun akan masuk juga. Ya, Edin Dzeko Bosnia. Tapi itulah saya rasa paling tua sekarang ni Ronaldo rasanya. 41. Okey. Diana masih saya nak baca sikit komen daripada Diana ni. Selangor dengan Johor first time yang I tengok yang emosi lebih. Oh, ini tahun bila ni? Kau pergi tengok siapa Selangor Johor ni dengan abang kau ke dengan Hafiz ke ni? Sampai rasa nak calar kereta orang Johor kat luar stadium tu. Apa yang marah sangat orang Johor ni? Saya nak bawa dia naik. Tak boleh lah. Fadil, kau boleh bawa dia naik ke? Kau boleh bawa Diana naik ke? Ke mana? Tak, kau tekan dekat bawah ni.
Kau Tekan tekan kat kat nama kelas. dia ke, atau kau tekan yang merah biru kat bawah ni, kau tengok boleh buat naik tak? Merah biru mana? Merah biru bawah tu. Nampak tu? Nampak tak? Baru boleh. Dah buat naik dah. Okey, ngam. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat Hari Raya, Diana. Assalamualaikum. Oi, clear lah. Clear. Apa khabar? Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Alhamdulillah, sihat. Buat apa tu Korang malam-malam tu? Tak tidur lagi ni? tengah nak ambil mood tidur. Tadi tadi buat apa Lupa Ha. dah. Lama tak dengar cerita. Lama tak dengar suara awak. Awak sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Saya nak ajak borak dalam 10-15 minit boleh ke? Boleh. Baru-baru ni saya nampak awak begitu aktif dan orang kata tu sangat cergas lah bulan puasa ni ke sana ke sini. Apa sebenarnya aktiviti awak tu? Betul tak Fadil? Dia punya jalan Fadil kan? Dia banyak pergi event. Tak Buat adalah. acara-acara kebajikan ke? Buat apa sebenarnya? I kan memang sukarelawan Okey. untuk Datuk Zaman tu, Yayasan RI tu. Dah tahun ke-6 kan. So Okey. memang normally every bulan puasa, time tu lah memang busy. Kita orang memang akan busy waktu nak dekat-dekat bulan puasa, lepas bulan puasa. Macam ni pun ada esok nak kena pergi packing untuk kita bagi retok meal dekat jemaah haji nanti dekat setiap negeri. Ui, baguslah. Dia 6 tahun dah ya? Alhamdulillah 6 tahun dah. Itulah. Dan saya nampak awak pun saya nampak awak pun dah berhijab sekarang ni. Belum. Habis Fadil betul tak Fadil? Dia berhijab kan? Ya, betul. Ya Kak, sebabnya memang bila buat sukarelawan tu memang kita kena menutup aurat dengan sempurna. Yelah. Oh, maknanya pada waktu itu berhijab lah. Dia memang maknanya kena tutup aurat tu pun kena cara yang sempurna, kena baju yang labuh, kena tudung pun kena yelah labuh jugalah kiranya menutupi dada kan, macam tu. Saya ingat awak dah betul-betul dah berhijab. Tapi saya doakan yang baik je lah. Saya bukannya tanya soalan-soalan artis bila nak berhijab. Tak, saya tanya soalan itu. Saya under the impression yang awak dah berhijab. Belum. Doakan insya-Allah. Amin. Satu hari Amin. nanti, insya-Allah. Okay. Fadil ada nak tanya soalan ke pada Diana? Tak ada lah. Tak ada. Kalau tak ada tanya soalan, saya nak tanya dia lagi boleh ke? Okey, awak teruskan, awak tanya ni. Awak nak pergi bilik air ke? Nak pergi minum air? Pergilah dulu. Saya borak-borak dengan Diana dulu. Okey. Okay. So Diana, macam mana raya awak tahun ni? Raya tahun ni kita raya kat sini je. Raya ketiga kita orang buat makan-makan. First time hosting untuk dua belah family lah kan. For the first time kita kumpulkan dua-dua. So macam-macam jugalah. Kira macam cuak juga sebab makanan tak cukup. Berapa orang yang awak invite? Ke awak main open je ni? Tak ada. On my side, macam biasalah, I memang akan tanya minta confirmation kan on total packs. So dah tahu dah belah dia macam okey tak apa, cukup je sekali. Tapi caterer pun cakap sebenarnya kalau ikutkan 150 sepatutnya okey lagi makanan yang kita orang order lah, kita pakai catering kan. Ya, selalunya dia bagi lebih Tapi dia sendiri pun terkejut macam pukul 9 makanan dah habis dah semua. Tak apa yang dia order sampai habis cepat sangat tu pukul 9. Tak, I think ni kot sebab kan baru raya ketiga kan. So orang baru je lepas makan rendang apa tu semua. So they want something else kot. And it's dinner time. So tu yang macam tiba-tiba je sekejap dah habis. Tak, what else tu apa? Apa yang awak order untuk daripada catering tu? Kambing seko. Tu ayah I lah. Dia nak ayah I yang nak sebenarnya. Dia yang initiate nak buat makan-makan. So kita orang pun dia nak buat untuk small group je. So macam dah alang-alang ajak my Pak Long macam yelah ajak dah saudara yang lain kan. So bila ajak dah kena ajak semua. Dia pun nak ajak belah family dia. Kita buat sekali. Tu jadi 150 pack tu. Kambing memang favourite Diana. Tapi kita tak kisah kambing tu sebab memang macam dia kira macam kalau habis
siapa cepat dia dapat lah kan. Tapi makanan lain pun habis juga. Okay, so what is... Kita ada pasta. Ada pasta, garlic bread, mushroom soup, Caesar salad. Pasta ada 2 jenis. Ya. Ada buah. Tapi kalau pukul 9 dah habis, Diana, what is the plan B? Awal sangat tu pukul 9 habis tu. Iyalah, itulah bazar. Ada plan B tak? Kita orang ni lah, asyik baik ada kedai buka kan, kedai Arab tu. Orderlah chicken mandi mula ayam, lepas tu pizza, Mokis pizza. Have you tried Mokis pizza? Sedap gila. Mokis pizza. Fadil. Sekejap. Fadil, cerita sikit pasal Mokis pizza. Cerita sikit. Pizza. Cerita sikit kat Diana. Apa hubungan Mokis pizza dengan aku tu? Cerita kat dia sikit. Mokis pizza punya punya orang kata tu outlet dekat Subang Parade. Chef dia adik Faizal Mota. Lah, ya ke? Dulu chef lah, sekarang dia dah manager dah. Manager lah sekarang. Tapi memang sedap lah Mokis tu. Betul. Ramai orang puji. Macam bawah ni Adeline pun puji, Fadil pun puji. Pizza dengan awak kena rasa pancake dia, antara terbaik di dunia. Memang sedap. Betul, best kan? Awak dekat mana Mokis tu? Bangi punya ke? Tak lah, dekat rumah lah Jelutong. Memang dekat je. Okay, Jelutong the first outlet tu. Oh, ya ke? Saya ingat awak buat... Tapi ramai. Saya ingat awak pernah dekat Bangi, rumah ayah awak, bukan tak. Ayah cakap, sebelum puasa lagi dia cakap, nanti nak buat ni lah, kita makan kambing lah kat rumah korang. Okey je. I see. Okay, maknanya semua orang kenyang lah. Dah ada backup Mokis, dah ada backup Mandy, semua tu happy lah semua orang. Penat lah juga sebab I kan walaupun tak masak, tak buat apa benda, tapi untuk prepare rumah, nak kemas apa semua ni, penat lah juga. Ini dah tahun kedua awak berumah tangga, betul tapi tahun lepas kita tak berjumpa orang sangat. Kita pun tak jumpa orang datang. Yelah faham sebab baru kahwin kan. Macam mana kehidupan sekarang dah berumah tangga? Suami ada kat sebelah ke tu? Tak ada. Dia dekat. Dia penat sikit hari ni, so dia tidur awal. Dia dah belayar dah tu. Okey lah, kehidupan berumah tangga sekarang dah berdua, dah masuk tahun kedua, happy lah Okey lah, biasalah perkahwinan ada je ups and downs kan. Kalau ada lah, kalau boleh kita tanya untuk 2-3 soalan terakhir dengan awak ni, saya tahu awak pun nak tidur. Kalau boleh saya tanya, apa nasihat awak untuk saya dengan Fadil yang belum berkahwin ni, yang teringin nak kahwin? Ada tips atau mungkin petua atau mungkin advice ke? Sebab kita orang teringin juga nak berumah tangga ni. Dia macam cakap, benda ni semua kan aturan Allah. Betul lah tu. Macam I pun, I tak plan pun untuk kahwin. I tak pernah plan pun untuk remarried kan. Ya ke? Tak pernah? Ya, tak. Okey, apa cerita dia sampai boleh kahwin balik ni? Kita nak tahu petua tu, kita nak tahu apa rahsia ni. Sebab awak dah masuk makam yang baru dah ni. Sebab my friend yang dekat airline dulu, dia macam tiba-tiba masa tu dia cakap, aku nak kenalkan kau lah dengan ada seorang ni duda. Dia cakap gitu kan. Okay. Dia kawan kepada suami aku. Dia cakap gitu. Cakap kau kenal lah kawan-kawan je dulu. Masa tu I sendiri pun macam not really interested. And then aku kalau kalau nak cuba berkawan dengan orang, nak kena tengok orang tu sabar ke tak. Because I have issues, right? Macam I have a condition yang memang memerlukan orang yang sangat penyabar. Lepas tu dia cakap lah, itu aku tak tahu. Tapi aku tahu dia memang seorang yang baik. Dia cakap, kau kawan-kawan je dulu. So kawan-kawan sekali, okay. Apa beza awak antara awak dengan suami awak berapa tahun gap 2 je. Okay. Tadi awak kata suami awak penat, dah belayar, dah tidur. Dia kerja sebagai apa sebenarnya yang sampai penat sangat tu? Kerja kapal ke apa? Sebabnya kita orang sejak sebelum bulan puasa, kita orang banyak projek kat rumah ni. Yelah. Buat macam-macam lah, semua DIY. Macam seronok lah juga kan. Tapi full time tu kerja apa? Dia buat apa? Dekat cari gali. Oil and gas, Fadil. Okay. Beruntunglah. Alhamdulillah. Kita pun turut sama gembira. Kita pun happy for you lah sebenarnya, Di. Itulah kita jemput tak datang. Allah, ingatlah pula. Aku baru dah cakap minta maaf sama tak datang. Sebab awak punya majlis tu tahun baru. Ya, tahun baru majlis saya padat. Awak pun tahu saya influencer kan?
Yelah. Saya ni KOL, saya ni YouTuber, TikToker. Saya jadual saya untuk cari-cari macam tahun baru, hari raya. Saya penuh. Saya minta maaf lah. Saya dah hantar wakil kan? Ya. Tapi tak, Ramai wakil. tapi tak apa. Nanti kalau saya kahwin, awak datang tau. Mesti. Sebab pengapit saya Fadil. Betul Fadil So, kan? bila Fadil Fadil? kahwin, Kalau bila Fadil kahwin, kahwin pula, you pula lah. betul. Betul. Cuma tak tahu siapa kahwin dulu. Faham. Agak-agak ni siapa kahwin dulu? Saya ke Fadil? Susah nak cakap lah benda tu. Agak-agak lah. Kalau ikut pada awak punya firasat tu, siapa kerja kahwin dulu? Betul. Jawapan betul. Betul. Okey, betul jawapan. Okey, ni soalan seterusnya. Agak-agak perempuan yang macam mana sesuai untuk saya tu? Perempuan yang macam mana? Kalau awak sepanjang perkenalan awak dengan saya lah daripada zaman sekolah rendah lah kan. Awak kenal saya dah 30 lebih tahun dah. Agak macam mana perempuan yang sesuai untuk saya? Perempuan yang mungkin yang comel kot. Comel tu fizikal, mestilah comel, cantik. Sifat dia tu kita nak tahu tu. Kalau awak tak nak teka, saya bagi Fadil teka. Yang entah tak tahu. Fadil, agak-agak macam mana perempuan yang sesuai untuk aku, Fadil? Yang waras, yang simple. Yang mana? Ya Allah, benda dah tak viral, diviralkan balik. Okeylah, sajalah bergurau-gurau. Ni saya nak ucapkan selamat raya Mak Aizah Batin ni Selamat Hari Raya, Mak Aizah Batin. Maafkan segala salah silap, terkesan masa, tersinggung hati. Sama lah kita pun banyak terlepas-terlepas cakap bergurau kan. Cakap depan, cakap belakang semua. Cuma nanti kalau awak free, awak ada masa lapang, datanglah rumah. Kita nak cakap ni datang rumah sini. Zikril berapa baik? Dah 2 kali kot ternampak dia dekat sini. Dia selalu lepak dia sini. Siapa? Zikril. Zikril memang bersepah kat sana. Dia sembahyang tarawih pun kat sana. Lepak pun kat sana. So masa ada ajak dia macam lah datang je lepak daripada dia seorang-seorang buat kerja masa tu first time jumpa kat Coffee Bean kan. Cakap lah lepak je lah kat rumah kan. Yelah. Je lah kat dia segan kot kau seorang kan. Okey, macam mana Dil? Aku, kau, Zikril, kita pergi sana. Ubaya. Bila? Okey je. Nantilah sebab dia dah ajak. Kita kena pergi. Tapi kenalah bagi tahu jangan tiba-tiba muncul. Yang penting kambing kena ada lah. Kambing seekor. Kambing lampau. Okey, tak ada. Kita beraya biasa je lah kalau saya tak beraya rumah awak beraya lah rumah saya. Beraya pun sebulan kan. Betul. InsyaAllah. Minta maaf kan. Kita beraya nanti InsyaAllah. Okey, selamat malam. Assalamualaikum Amdi. Waalaikumsalam. Fadil, say good night. Selamat malam. Okey, kesian dia. Tak pasal-pasal kena bawa naik atas. Macam mana nak turun ni aku tak kerti. Yelah, itu kerja saya. Itu kerja moderator. Awak jangan risau. Okay, bye-bye. Macam biasa. Sama juga perangai macam kat Clubhouse. Dah naik tak kerja nak turun, Fadil. Okey. Fadil, 2-3 soalan. Dah naik habis soalan World Cup ni. Betul lah dah jadi. Iklan lah sikit. Okey, boleh. Okey. Kita tahu bola sepak moden ni dia banyak pembaharuan, banyak upgrade, banyak update. Dan kita nak tahu selain daripada VAR, selain daripada teknologi bola lah, jersey apa semua kan. Apa dia penambahbaikan atau upgrade baru dalam bola sepak yang paling awak suka dan paling awak tak suka? Sekarang ke? Sekarang untuk bola sepak moden ni, apa dia pembaharuan yang awak suka dan pembaharuan atau upgrade baru dalam bola sepak yang awak tak suka? Tak suka Apa Saya enjoy je tengok bola ni. Tahu, tapi kadang-kadang ada benda yang macam saya tak berapa bergemar sebenarnya VAR ni. Semua suka, tu dah klise lah. Sebab dia macam memperlakukan tempo dan tempat game tu dah tak jadi cantik sebenarnya dalam VAR ni. Cerita pasal VAR malah ada 2 mistake referee yang dia buat masa dekat Itali tu. Okey, apa tu? Gol pertama, gol penyamaan Bosnia tu kena tangan tau. So referee tak tengok VAR pun. Dia bagi je. Dia bagi gol. Padahal dia slow kan. Dia nak tanduk tu kena tangan. I see. Itu yang diorang rumah terkejut tu. Tapi diorang pun tak protes, susah agak.
Itulah susah bersifat moden. Dan itu ada benda yang awak jengkelkan awak ke macam mana? Satu jengkel, satu lagi kalau terlampau drag lama sangat, terlampau stop lama sangat pun tak best juga. Player sejuk. Dia kacau tempo lah tu. Tempo tak cantik lah. Dan juga sekarang banyak game-game yang saya tengok banyak menggunakan high pressing lah. Tu modern football lah, part of modern football. High pressing ni pun kadang-kadang saya pun turn off juga sebenarnya. Sebab modern football ni kau kena skillful, kau kena ada tahap fokus yang tinggi, dan dia once kau buat mistake kau habis tu je. Betul lah. Laju lah ni. Laju. Baik. Okey. Lagi 10 minit sebelum kita tutup kita punya siaran ni, saya nak habiskan satu soalan bola sepak dan saya nak open untuk jawapan soalan-soalan yang lain. Fadil kita nak sentuh sikit tentang bola sepak lokal boleh, bola sepak Malaysia Silakan. So awak pun dah menyampah nak cerita pasal Harimau Melaya. Sebab hari tu saya dah ajak beberapa kali, awak pun tak nak pergi. Cuma saya nak tanya awak tentang keadaan ataupun situasi bola sepak di negara ini. Kalau selalu orang cerita pasal JDT yang saya rasa memang dalam kelas yang berbeza. Tapi kita tengok pasukan-pasukan lain selain daripada JDT. Macam hujung minggu ni kita ada 2 separuh akhir untuk Piala Malaysia antara JDT dan juga KL, dan juga ada satu game antara Selangor dan juga Kuching City, tak silap saya. Selain daripada Perak lah pasukan awak kan, siapa atau pasukan mana lagi awak rasa wajar diberikan perhatian untuk musim ni? Sebenarnya untuk musim ni 4 tim tu lah, itu adalah wajah musim ini. Oh, maknanya apa? JDT, Selangor, Kuching City dan juga KL? Ya. Oh, maknanya Terengganu dah tak ada dalam list Tak ada. Gameplay, kebanyakan gameplay player Malaysia memang out. Termasuk Negeri Sembilan dan Terengganu? Negeri Sembilan tak konsisten langsung. Awal-awal saja. Ya, betul. Saya setuju. Lepas tu tak tahulah masalah coach ke, fitness player ke. Memang macam marba. Awal-awal memang best lah kan. Tak tahulah mungkin sebab bulan puasa ke apa kan. So momentum dia lari teruk lah. Betul. Saya perasan benda tu juga. Dan cakap tentang momentum dan juga prestasi, adakah awak rasa Perak akan buat comeback pada tahun hadapan? Boleh, tapi dia kena financial dia kena kuat. Sekarang ni financial tak berapa kuat atau memang tak ada sponsor langsung ke atau menunggu sesuatu? Sekarang ni kerajaan negeri lah. Cumanya yalah, kalau dia masuk Liga Super, dia akan dapat bonus Liga Super lah. Yap. Sebab dia naik Liga kan. Tapi yalah, untuk bayar, takkan kau nak pakai player yang sama masa nak lawan Liga Super. Betul. Kau kena belajar. So dia kena juga upgrade dia punya player kan. Betul. So bila upgrade player, dia kena naikkan gaji. Maksudnya Perak ni. Ya. Setanding lah ataupun setimpal lah dengan Liga ataupun status dia waktu itu. So better dia stay je. Right. Okay, saya nak tanya awak sebagai penutup, soalan penutup ni sebenarnya, apa perancangan awak untuk hujung minggu ni? Adakah ada plan-plan ataupun agenda hari raya ke atau bagaimana hujung minggu ni? Hujung minggu ni? Ya. Hujung minggu ni saya kena pergi Johor. Outstation? Baru masuk kerja lepas seminggu raya dah pergi outstation? Yes. Fly je. Pergi outstation tu hari apa? Sabtu. Event hari Ahad. IT. Maksudnya esok lusa sempat lah kino ni. Sempat. Sebab katanya di Kino ni ada anniversary sale. Tapi itulah, cuci mata je lah. Tak beli kot. Oh, 2 hari habis Bajet bus lah. Awak buat apa? Awak cerita macam orang nak kahwin je bajet bus. Apa yang bus ni? Awak buat apa je balik kampung? Repair kereta. Oh, kereta Honda tu? Apa buat? Major reparation. Overhaul? Macam-macam lah, nak kena tukar apa semua kan. Beribu lah kena. Apa? Oh, dia punya ada soalan juga lah. Apa dia? 2 soalan. Banyak pun tak apa. Okay. Dalam persepak moden sekarang kan, awak prefer formation apa? Saya ni old school lah. Kalau awak jadi coach, saya ni old school lah. Saya suka 2 formasi yang saya rasa
daripada dulu sampai sekarang, zaman apa dia masih boleh pakai lah. Okay. Saya suka 4-4-2. Itu semua orang tahu lah kan. Boleh hidup 4-4-2? Boleh, dengan 3-5-2. Saya suka formasi ni. Ada tak tim yang 4-4-2 yang main sekarang? Sekarang tak ada lah. Dia tukar-tukar lah. Dia tak ada yang lock 4-4-2 setiap game, tak ada. Dulu, zaman saya membesar lah sampai tahun boleh kata tengah 2000-an kan. Formasi 4-4-2, 3-5-2 ni kalau tengok dia punya rekod statistik kan, selalu akan beroleh keputusan yang positif. Dia 4-4-2, 3-5-2 sebab dia balance tau. Boleh tukar-tukar. Awak tahu sebab apa Alex Ferguson tak nak sambung dia punya kontrak ataupun main dan terjerumus ke dalam modern football? Okay, sebab apa? Tak boleh nak bagi untuk modern football. Tapi 4-4-2 tu kenapa dia tak adalah 4-4-2 ni tak relevan bagi saya. Bila guna formasi ni tu just separuh dia daripada taktik. Lain-lain tu ubah lah sikit. Bagilah 2-3 tim yang guna 4-4-2 sekarang. Sekarang tak ada. Dia tak lock 4-4-2, dia tak lock langsung. Sebab tengah dia loose. Ya, maknanya dia tak adalah ikut sistem lama. Formasi tu formasi lama. Tapi taktik dengan strategi tu guna strategi baru. Okay, faham. Maksudnya ketas je 4-4-2, tapi bila di dalam padang dia akan ubah. Ya, macam dulu masih mula-mula Holland perkenalkan total football kan. Atas kertas dia main 4-4-2 tau, dah 3-5-2. Jadi on field orang pening sebab kau tak ikut pun 4-4-2. Maknanya kau ikut, kau mengelirukan lawan satu hal, satu nanti on paper tak semestinya sama dengan atas padang. Ya, dia punya second striker dia di midfield. Dummy striker tu kan. Force nomor 7 pula. Force nomor 9. So benda-benda macam tu saya rasa kalau ada orang yang bukanlah pemikiran old school atau pemikiran lama, cuma dia boleh adapt lagi dengan bola sepak moden. Dan kalau kita tengok, katakan kalau betul lah Masin mula awal Belanda ada harapan untuk pergi jauh dalam World Cup kali ni kan. Coach tu masih mengamalkan total football yang lama tu. Sebab dia berada daripada zaman itu. Siapa dia? Dia dulu player Holland legend. Siapa dia? Heitinga. Kan Heitinga mana? Coach dia management aja. Bukan Heitinga. Dia antara nadi ataupun orang kata tulang belakang penting. Ben Broncos. Bukan. Dia bukan kulit gelap pun, dia kulit putih. Ben De Boer. Bukan. Ben De Boer kejuaraan remaja. Siapa? Siapa? Saya bagi awak teka last kali awak teka. Dia akan membawa skuad kebangsaan. Dia pernah coach Bayern Munich Tak pernah. Ajax dulu. Dia pernah bersama skuad-skuad zaman betul-betul Holland tu memang kemuncak saya sokong lah. 90-an awal 2000. Saya dapat bayangkan muka dia, saya tak dapat bayangkan nama dia tu. Dia ni orang kata tu memang berada dalam kelas tersendiri tahun 80-an, awal 90-an tu. Dia pernah main dengan Van Basten, dia pernah main dengan Dennis Bergkamp. Saya rasa sebut nama dia awak kenal kot, Ronald Koeman. Ya, Koeman, yes. Ronald Koeman ni legend lah. So Ronald Koeman ni masih dia main kat Barcelona. Masih sebelum Barcelona dia memang mencipta nama dekat Holland. Dulu kan Holland terkenal sebagai kilang bola sepak. So dia spend lama dekat Barcelona. Waktu hujung-hujung career dia balik lah dekat kampung, dekat Feyenoord. Lepas tu baru dia bersara je terus dia jadi coach. Ronald Koeman Ronald Koeman. Dia pernah jadi coach Holland sekejap tahun 2018-2020. Lepas tu berhenti. Dia jadi coach Barcelona. Lepas tu bila dia berhenti coach Barcelona, dia balik ke pasukan Holland sampai sekarang. 2023 sampai sekarang. So saya percaya pada Ronald Koeman ni. Tu dekat boleh pergi jauh lah. Sebab dia main sistem yang saya sebutkan tadi tu. Dia semain 4-4-2 dengan 3-5-2. Confirm Saya tengok yang latest game dia main berapa? Siapa lawan siapa semalam? Malam pula. Minggu lepas siapa? Dia lawan siapa? Dia lawan siapa gol ke? Yelah. Dia kalau tengok game tu, dia memang nampak lah. Sebab Ronald Koeman ni dia homework. Dia orang buat homework ni simple je. Siapa dia lawan pada perlawanan tu, dia akan ikut tim tu punya strategi. Macam hari tu lawan Ecuador kan.
Ecuador. Hari tu apa? Semalam lawan Ecuador. Ya. Semalam lawan Ecuador, walaupun seri, tapi dia berubahlah pada tim game yang hari tu. Hari tu lawan Norway kan. Sebab saya rasa dia boleh pergi jauh sebab dia ada dua midfield yang bagus tu. Siapa? Tijani Reinders dengan De Jong. The Reinders tu budak Indonesia tu. Indon. Memang ganteng lah. Dia Indonesia. Hari tu masih interview saya tengok. Masih di Indonesia. Dia favourite makan dia makan Indonesia. Bakso. Ya, betul. Okey, itu jawapan saya tadi tu. Papak 2 3 5 2. Ya, satu soalan lagi. Okey. Sandal lah. Sandal. Jersey pilihan. Oi, teruk lah jersey Piala Dunia 2-3 pujak dia teruk lah saya tengok. Bukan ambil teruk buruk. Dua tim. Tak ada idea baru ke? Ambil 2 tim. Saya dapat katakan. Itulah kalau awak pergi Uptown kan, awak nak jersey apa? Macam ni lah kalau cerita pasal Uptown dah. Jangan kata Uptown lah. Kalau katakan ada bajet betul-betul jersey original lah. Okay. Tak kisahlah Uptown ke, tak Uptown ke. Tapi saya boleh katakan mungkin jawapan saya mengejutkan. Mungkin jawapan saya tak mengejutkan. Tapi saya boleh katakan awal-awal saya cakap tak ada satu pun yang ada dalam senarai pendek saya ni berasal daripada Nike maupun Adidas. Nike dan Adidas saya nampak tak ada yang cantik lah. Kamu? Sebab template banyak sangat template. Awak tengok Nike template. Okey. Awak pilih Pamu lah. Seakan-akan. Pamu lah. Pamu siapa? Apa lah. Kalau kita ambil paling senang lah. Portugal. Okay, sekarang ni kalau tengok Portugal yang disponsor oleh Puma kan. Dia betul-betul umur tu. Konseptual tu sebenarnya tu. Dia detail katakan efek pada baju Portugal kan. Kan Portugal kan terkenal sebagai armada ataupun orang kata tu negara yang bergantung pada laut. So kalau kau tengok efek kat baju dia tu banyak efek-efek lautan tu. Tapi orang Malaysia takut nak beli. Apa salah pula ada cross. Belilah yang away. Away lawa Away mana tak lawa. Away tak lawa macam home lah. Home lagi lawa sebenarnya. Home standard lah Okey, satu. Saya cerita pasal Puma je lah. Betul tengok yang baru layak semalam. Baju Czech, Republic Czech. Lawa. Lawa saya tu. Sorry lah. Saya lebih minat kepada Croatia. Okey, Croatia apa je yang ada kotak-kotak dia je lah. Betul tengok lain pasukan yang ditajuk oleh Puma macam Egypt lawa. Saudi Nike Saudi masih lagi Adidas. Macam Morocco lawa. Yang baru ni baru tukar kepada Puma. New Zealand lawa. Ni Puma semua ni lawa tau. So sebab saya boleh katakan yang top sekarang ni kebanyakannya memang Puma lah. Itu je yang saya boleh katakan yang saya ingat lah. Tu Puma tu memang sedap lah kalau tengok untuk World Cup ni kalau nak layan. Kalau badan awak sesuai dengan Puma ke dengan jenama lain? Badan saya tak sesuai dengan apa-apa sebenarnya. tak. Kalau kira brand ni apa ni? Brand lah. Brand saya tak tahu sebab sekarang ada fan issue dengan play issue kan. Saya pernah try dua-dua, saya rasa tak ada masalah. Okey je. Sumbat lah XL. Kalau masalah tak ada masalah, tak ada isu sebenarnya. Yang isu ada design sebenarnya sekarang ni. Dalam kau tengok design yang agak unik dan ke depan yang sedap mata saya tengok tu Puma lah sebenarnya. Kalau dari segi brand Puma saya suka sekarang ni. Okey. Saya tak tahulah awak rasa apa yang awak rasa best untuk World Cup tahun ni? Saya tengok depan-depan itu saya suka USA yang bergalon tu, bendera tu. Dua-dua, home dengan away. Saya rasa menarik. Okey. Tu tengok away dia. Lawa away dia. Okey, saya tahu. Sebab dia tuan rumah kan? Tuan rumah kenalah special sikit. Lepas tu yang kedua England home. Tengok dia punya tepi tu. Detail. Ya, tapi collar dia sama macam Brazil tu. Betul lah, template. Templated. Nike ni dengan Adidas ni memang nak kena jentik dengan saya. Saya template 24 jam. Tapi beza lah sikit. England tu ada beza sikit lah. England dia nampak corak dia. Tapi sebelum tu ucapkan hai pada Dr. Toby. Hai Dr. Toby.
Tu Tobi. Kenal tak siapa Dr. Tobi? Tak. Siapa lagi? Alif Anwar lah. Oh iya ke? Dia tak guna nama betul. Tapi saya dedahkan dia sama je ni. Ah, tu Dr. dia. Toby, wes. Ah, Toby Maguire ke apa? saya pun tak. Oh, dia awak puji dia terus bagi gift tu. Bukan Dia bagi bagi kek bunga. Bukan bagi benda-benda bunga, dia bagi kek tu. Dr. Toby Dia Maguire. masuk sekejap je terus bagi gift. Okey. So minat England dengan US Gila US okey. Kalau nak beli, kalau nak pakai kan. Negara lain okey, tapi setakat ni Itali away pun lawan tak? Italy away walaupun tak layak Ada pertanyaan daripada Dr. Toby Apa dia tanya? Sila bacakan. Dia nak tanya lah, Wayne Rooney kerja mana sekarang? Dia walaupun dia tak main bola, saya tak tahu lah dia kerja apa, tapi kemunculan dia di talk show baru-baru ni memeranjatkan juga. Dia show off juga skill-skill dia walaupun dia dah berisi. Dia susah nak jadi pandit sebab punya slang teruk sangat. Betul. Oh, cakap pasal baju design dia kan, yang saya sebut Puma tadi kan. Banyak negara-negara Afrika dan Arab pun pakai Puma sekarang. Dia mana dulu? Cape Verde pakai Puma kan. Curacao yang sebut tadi tu pakai Puma. Apa lagi? Banyak lah pakai Puma daripada Afrika ni. Negara Saint Kitts and Saint Kitts and apa? Saint Kitts tu. Lepas Lepas dia Lepas adalah tu. grouping. Sebab bekas dua player MU ada main kat situ. Siapa tu? Tuan Zebe dengan Arun Wan Sembizaka. Oh, ya, betul lah tu. Cuma awak tak jawab lagi soalan daripada Dr. Toby ni. Saya rasa dia kerja kedai pam lah. Awak sebagai bekas sebagai seorang bekas player Manchester, awak kena tahu dia kerja apa sekarang ni. Dia tak ada kerja apa. Dia tengok anak dia sekarang ni, anak dia tengah perform dekat under 16 MU. Oh ya? Okey. Awak dah follow Dr. Toby ni? Follow lah. Itu juga kan. Saya follow lah. Okeylah, saya rasa kita simpan dulu cakap-cakap bola atau World Cup kita ni sebab kita tak boleh keluarkan semua lah sebab World Cup belum start lagi kan. Betul. Ini sebagai orang kata training atau kita punya rehearsal lah sebelum ulasan sebenar bila World Cup start nanti. Cuma sebagai kata-kata akhir atau penamat, apa pengharapan awak untuk World Cup kali ni? Apa yang awak nak tengok sangat untuk World Cup tahun ni? Saya nak tengok gameplay modern football yang mendunia. Contohnya apa? Contohnya dia punya tactical lah. Yang mana? Untuk tim-tim yang dah established ke, tim-tim yang baru ke atau semua? Tak kisah. Contoh macam Jepun. Ni. Dia terapkan tactical counter attack dia tu kan. Mungkin tim-tim lain ada juga cara-cara untuk tackle player-player tim-tim besar kan. Mengejutkan lah namanya. Membuat kejutan-kejutan besar lah. Surprise element lah kan. I see. Okay, kita tengok macam mana nanti. Dan insyaAllah kalau ada masa esok lusa kita jumpa. Padahal. InsyaAllah. Okay. Terima kasih saya ucapkan. Dan juga Azman baru masuk. Azman Mantra. Cik Gerhana kita ni. Dia dah jadi macam seolah regular kita lah Fadil. Dia mesti masuk punya. Okay. Fadil, terima kasih. Selamat Hari Raya. Minta ampun, minta maaf Zahir dan Batin. Dan Zahir nak ucapkan sampai majlis dah gulat lah untuk awak punya outstation nanti di Johor Baru. Di mana tu? Di Johor? Di Kota Tinggi. Okay. Nak pergi tak? Jadi saya visit dia apa? Ada event sana. Event. Berapa hari? 2 hari? 3 hari? 2 hari je. Okay. InsyaAllah. Kita jumpa esok ni Baik. Okay, itu saja masa kita ada tuan-tuan dan puan untuk The Boleh Boleh punya show live di TikTok Shop. TikTok Shop pula. Ada jual barang ke tadi? Tak ada kan? TikTok live ini untuk podcast kita dan terima kasih juga kepada pandit kita ataupun panelis kita Fadil Zubir. Semoga kita jumpa lagi. Akhir kata selamat raya. Teruskan bersama kita untuk episod yang akan datang. Saya Fazal Mokhtar mengundur diri bersama dengan Fadil Zubir.
Assalamualaikum. Bye-bye.